Baik, pada semalam hari, Alhamdulillah kita sama-sama telah mempelajari tentang cara bacaan lafazul jalalah iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lafazul jalalah Allah. Jadi di mana untuk melafazkan lafazul jalalah ini ada dua cara bacaan. Okay, iaitu bacaan yang ditebalkan awalnya. Okay, ini adalah apabila Allah itu di permulaan ayat ataupun sebelum Allah itu, sebelum kalimah Allah ini ada baris atas atau baris depan. Maka harus dibaca dengan tebal. Okay, kita telah pelajarinya semalam. Okay, kemudian cara bacaan kedua adalah lafazul jalalah Allah itu di awal ayat berbarisnya di bawah. Maksudnya alif dia tu tak ada, kemudian li dia tu yang berbaris bawah. Ataupun dia ada alif tetapi huruf yang sebelumnya, sebelum lafazul jalalah Allah ni adalah berbaris bawah. Maka pada ketika itu Allah itu, lafazul jalalah Allah ini haruslah dibaca dengan tipis. Okay. Okay, itu apa yang kita pelajari bersama pada semalam harinya. Okay. Kemudian saya cuma cepat-cepat je go through. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan lebih mendalami lagi tentang hukum yang kedua yang kita akan pelajari pada hari ini. InsyaAllah hukum yang pertama kita akan pelajari hari ini agak mudah, hari ini dia santai-santai sikit insyaAllah. Okay. Iaitu tentang alif yang bertanda kosong di atas. Okay. Alif yang bertanda kosong di atas ataupun waw yang bertanda kosong, lihat dekat bawah nota ni tu. Alif yang bertanda kosong atau waw yang bertanda kosong atau ya yang bertanda kosong. Kenapa saya cakap kosong? Pasal dia bukan sukun. Dia bukan tanda mati. Kerana kalau tanda mati biasanya kalau tanda mati dia macam C gitu, dia tak tutup semua. Okey. Kalau ya yang bertanda mati dia macam gitu. Sedangkan yang ini alif, waw dengan ya di atasnya bertanda kosong, betul bulat. Tu. Kalau dalam bahasa Arab tu macam khamsah, macam nombor 5. Okay, macam nombor 5. Maka di dalam Al-Quran apabila kita menjumpai alif, waw, ya yang di atasnya ada tanda 5 atau tanda kosong ini, maka do not read the letters bearing this marking. Maksudnya seolah-olah dia tak wujudlah. Kosong maknanya abaikan dia saja. Hanya diabaikan saja. Jadi seperti mana yang di atas ni, cakap walaupun alifnya tu kosong tetapi oleh kerana waw tu adalah salah satu huruf mat, okay, alif waw ya seperti mana yang kita tahu, alif waw ya kalau tak berbaris kita harus baca panjang, maka kita baca panjang je macam biasa. Okay? Jangan takut-takut dengan alif itu. Kenapa ada alif yang kosong tu? Maknanya just abaikan dia saja. Jadi bacaannya qalu gitu. Okay? Baik. Jadi kat dalam bawah contoh ni adalah contoh-contoh yang ada alif, waw, ya yang bertanda kosong di atas. Okey. Baik, saya pilih saya pilih yang mana yang tanda alif, atasnya ada alif, kemudian yang tanda waw di atas. Kat sini ya. Nampak? Ya. Yang tadi sini alif. Yang waw pula sofa kat sini. Ini contoh yang waw. Okay, contoh yang hanya alif, ya. Okay, tak apa saya kasih. Awak nampak tak perbezaan ni? Kalau yang kat sini, waw dia ni macam biasa. Yang ni sukun macam biasa. Kan? Tapi yang ini, ya dia ni yang ada, ya dia tanda bulat ni. Jadi yang tak payah dibaca apa-apa yang sini.
Okey, yang ni macam biasa punya, yang tak perlu dipanjangkan. Okey, baik. Untuk Mesti ini terrekat and best lah settle je. okey, baik. Untuk yang contoh yang pertama saya nak bacakan, yang saya tandakan underline-nya. Kita lihat kat situ. Mad tabi'i iaitu ra dia ada waw. Dia sepatutnya kita baca panjang, tapi dia berjumpa dengan alif wasal. Okey, alif yang ada sod kecil tu. Maka pada ketika itu kita telah pelajari bacaannya tak perlu dipanjangkan, terus kita masuk pada nun. Okey, kerana selepasnya tu ada alif wasal namanya. Okey, baik. Jadi terus bacaannya lagi cepat. Fa'aqarun naqata wa'atau. Fa'aqarun naqata wa'atau. Okey, terus bacanya masuk pada nun. Okey, jadi pada ketika ini punya ru dia tak boleh panjang. Pasal selepasnya adalah alif wasal. Okey, contoh yang kedua yang saya underline di bawah ni min naba'in. Okey. Min ni kita masukkan pada nun. Okey, kerana dia yang kena berdengung. Nun mati. Naba'i. Okey, sekarang ni naba'i. Jadi naba'i kita baca oleh kerana ya tu baris bulat. Jadi maknanya i dia tu kita tak baca panjang. Memang kita tak baca panjang pun kerana kita nak terus masuk pada siapa? Pada alif wasal ni. Okey. Jadi bacaannya min naba'il mursalin. Min naba'il mursalin. Okey. Baik. Contoh yang ketiga. Yang terakhir dalam page ni. Ila fir'auna wa mala'ihi. Biasa kalau ada ya, ada baris bawah sebelum ya tu kena baca panjang. Tapi oleh kerana ya dia atas berbaris kosong, maka i dia tu pada ketika ini kita tak baca panjang. Okey, baca pendek saja. Bacaannya ila fir'auna wa mala'ihi wa mala'ih. Kalau nak waqafkan wa mala'ih terus masuk pada ha. Wa mala'ih. Tak boleh baca panjang. Wa mala'ih. Tak boleh. Tak boleh ih, dia tak boleh panjangkan. Kerana ya itu bertanda kosong di atas. Wa mala'ih. Itu saja. Ila fir'auna wa mala'ih. Okey. Baik. Saya rasa apa tu page ni saya yang akan baca semua. Okey, saya akan baca semua pasal kita akan go through hari ini quite a few pages. Okey. Jadi untuk menjimatkan masa, kita sama-sama mendengar bacaan saya je dulu ya. Tapi kalau ada soalan, okey, sepanjang saya yang baca awak boleh tanya soalan. Okey. Baik, tadi saya telah baca yang kat sini. Jadi sekarang yang kedua pula ni. Yang kat dulu sini. Ikut saya punya cursor ni Okey, jadi sekarang ni yang tak baca, waw ni baca panjang tapi jumpa alif. Jadi kita nampak ni. Mungkin disebabkan kenapa alif tu bertanda sukun, bertanda bulat kerana selepas itu adalah ada dua alif. Dia jumpa dua alif. Jadi salah satu alif tu mesti kasih non function. Okey. Jadi fala tabkhasun nas khasun nas. Tengok terus kita masukkan pada nun tabkhasun nas. Okey, yang ni dia bunyi sikit kalau kecil kan. Nas dia ni kita kena dengungkan nun bersabdu, nun syaddah kita kena dengungkan lama sikit. Nas dia boleh panjang sama ada 2, 4, 6 di akhirnya. Wala tabkhasun nas. Okey. Seterusnya ini wala taq'udu
ولا تقعدوا بكل صراط. Okey, yang ni kita baca panjang. Du dia kita baca panjang. Pasal waw dia tu tak bertanda. Okey, jadi seolah-olah kita abaikan alif ni je lah. Kau tak macam kita confuse macam nak baca ni. ولا تقعدوا بكل صراط. Ini jadi kalau kita kena echoing letters, mesti bunyi dia ni lebih kuat daripada yang sini. Taqa. Ni pun kita telah pelajari. Baik, seterusnya. Kafaru min qaumih. Kafaru min qaumih. Okey, ru dia kita baca panjang. Okey, min kita samarkan kerana dia ikhfa, samarkan qaf dia bunyinya. Seterusnya. Hatta afaw wa qalu qad mas. Okey, kat sini afaw wa qalu. Jadi faw ni kita tak baca dengan panjang, waw dia kita tak boleh baca panjang. Kenapa kita tak boleh baca panjang? Pasal sebelum huruf fa ni adalah kerana huruf fa ni adalah baris atas. Dia bukan baris depan. Kan? Jadi kita baca dia fa dia terus masuk pada waw yang bertanda tu. Sebab tu waw tu diberi sabdu. Okay, sebagai untuk membantu kita baca fa tu terus masuk pada waw. Hatta afaw wa qalu qad massa. Okay, qalu lu ni panjang. Lu ni kita baca dengan panjang dia. Okay. Kemudian baris yang sini. Wala taqulanna li syai'. Jadi saya baca panjang bukan kerana alif ya, kerana di akhir ayat. Jadi syai' ni boleh kita baca panjang. Okey. Wala taqulanna li syai'. Okey. Seterusnya. Afa'im mata au qutil. Afa'im mata au qutil. Tengok terus im tu, bila saya sebut im mata terus i je seolah-olah dia tak ada ya. Seolah-olah ya je tak ada. I terus saya nun. Oleh kerana nun mati bertemu dengan mim adalah kita kena dengungkan mim dia. Jadi dia terus masuk. Fa im. Bila saya sebut tu im terus masuk pada huruf mim. Nun dia tu tak bunyi. Okey, tu kerana idgham bi gunnah. Terusnya. Okey. Yang tanda ni mi'ata. Jadi mi'ata ni alif dia tak dibaca. Okay, yang lain semua adalah hukum-hukum yang kita pelajari. Yang kita dah pelajari. Kita tengok nun mati tapi atas dia ada mim tu maksudnya ditukarkan huruf nun tu kepada mim, sebutannya iqlab. Kemudian tanwin dua bertemu dengan mim, didengungkan masukkan pada huruf mim. Okey, jadi ni ada dua. Ada dua huruf. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mi'atu habbah. Yang kita pelajari hari ini adalah mi dia tu kita tak baca panjang. Kerana alif dia tu bulat di atas. Sekali lagi Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Okay. Yang tu kita beri dengungnya lama 2 harakat, tim 2 harakat. Okay. Baik. Baris 2 yang terakhir. Banaina ha kena panjang, ha panjang.
Biaidin. Okey, jadi sekarang ni ada 2 ya. Tapi satu ya ni tak bertanda bulat di atas. Okey, jadi ai ni setakat kita membaca ai aja terus ding terus masuk pada sini dengung. Okey. Banainaha biaidin wa inna. Okey. Banainaha biaidin wa inna. Okey, nun sabdu jangan lupa harus kita beri dengung. Okey, dengung dia. Okey, seterusnya saurikum. Jadi saurikum u ni kita tak baca panjang kerana waw dia tanda bulat di atas. Okey. Ri kita baca panjang. Jadi ni kita tak baca panjang. Ri kita baca panjang. Da kita baca panjang. Fa kita baca panjang. Tin kita baca panjang. Okey. Saurikum daral fasiqin. Saurikum daral fasiqin. Baris yang terakhir. Waw dia ni yang waw ni tak ada apa-apa, yang ini pun tak ada apa-apa. Jadi khalau. Bacaannya untuk khalau. Wa'uddu. Du ni kita baca panjang pasal dia waw dia. Bukan pasal alif dia. Za kita baca panjang. Okey dah. Wa idza khalau wa'addu 'alaikum. Wa idza khalau sorry tak ada wa. Wa idza khalau 'addu 'alaikum. Du dia panjang sikit. Sabaru, ru panjang, lu panjang, so panjang pasal ada alif kecil, ha panjang pasal ada alif kecil. Jadi kedua-dua alif ini tak ada beri apa-apa fungsi. Sabaru wa amilus solihat. Okay. Okay, saya nak kasih sedikit ilmu bahasa Arab kepada anda sekalian. Okay, sabaru ini maksudnya kalau satu orang sabar, kena sabar ni kan sabar kan bahasa Melayu pun cakap sabar. Kan? Maka dalam bahasa Arab, kalau satu orang sabar namanya sabar aja. Tapi kalau ramai, plural, in plural form, dia harus letakkan waw dengan nun actually. Dengan nun. Tapi oleh kerana ni dia ada sambung dengan ada huruf yang mendatang yang mana membuatkan nun dia tu kena hilang. Jadi maknanya ni adalah mereka bersabar dan mereka melakukan kebaikan. Jadi kita boleh bayangkan kalaulah ru ni kita tak panjangkan, maka automatically maknanya jadi satu. Dia bersabar dan dia melakukan kebaikan. Jadi dengan kita memanjangkan ru dia, jadi para pembaca contohnya orang Arab, orang yang tahu bahasa Arab, kalau dia dengar awak panjangkan ru, dia tahu terus maknanya mereka. Kalau awak tak panjangkan ru, kenapa makna dia seorang macam gitu. Inilah dia cantiknya bahasa Arab dengan berbaris, dengan baris tukar makna, dengan panjang tak panjang pun boleh tukar makna. Jadi ini maknanya ru panjang mereka. Tukarnya jadi maknanya mereka bersabar. Alhamdulillah. Ada apa-apa soalan tentang alif, waw, dengan ya yang bertanda bulat? So far dia tidak memberi fungsi apa-apa dalam bacaan. Baik, kita teruskan. Ini adalah satu simbol yang agak banyak orang yang salah faham ataupun tak faham benda apa ni. Awak nampak macam bentuk apa ni? Ada pernah lalip bata bentuk macam gini. Ni. Kita tak belajar pun bentuk dia macam gitu. Ini adalah kalau kita dalam profession kita secretary kan, kerana kita dulu kena ada shorthand punya writing kan. Jadi dalam bahasa Arab kita kalau belajar khat, tulisan khat, waktu belajar tulisan khat,
memang dulu pun saya pernah belajar khat. Jadi ya ni ada macam-macam cara untuk kita menulis dia. Jadi maknanya kalau kita nak tulis ya tanpa ada titik dua, memang kita tulis macam ini. Ini dalam penulisan seni menulis khat. Jadi kalau awak sudah pandai tengok ya tu, kalau yang tak bertanda dia tu macam kha terbalik macam itu. Ini adalah tulisan khat, tandanya maknanya ya juga. Banyak kat dalam kiswah Kaabah kalau kita lihat kalau kita tengok Kaabah on live awak nampak tulisan-tulisannya banyak dia akan gunakan ya ini macam gini. Ini satu perkara yang cantik, keindahan seni khat bahasa Arab. Jadi maka inilah yang digunakan dalam Al-Quran juga sebagai short form untuk ya, tanpa perlu diletakkan dua titik. Jadi kita kena ingat. Yang lain senang, kalau alif kadang-kadang dia nak shortcutkan alif dia jadi kasih alif kecil. Betul? Waw yang besar dia nak kasih short form dia kasih waw kecil. Tapi uniknya ya, kalau ya yang besar begini, sama ada kadang-kadang dia taruh tanda dua dot, kadang-kadang tak ada. Tapi yang short formnya adalah, tak cantik sikit pula. Yang macam ginilah. Itulah dia. Baik. Maka dalam Al-Quran, apabila kita berjumpa dengan kha macam terbalik tu, iaitu ya dalam short form tu, maka kita kena lihat sama ada dia tu berbaris atau dia tak berbaris. Sama juga macam hukum mat yang kita pelajari alif waw ya. Kan kalau ya tu berbaris maknanya baca pendek, tapi kalau ya tu tak berbaris maknanya dia kasih fungsi untuk yang di depannya, kalau dia baris bawah maknanya tanda panjang. Jadi ini dia contohnya. Tengok kat sini. Contoh yang pertama, dia berikan tanda baris atas untuk ya tersebut. Jadi kita harus membacanya ya. Kita tak boleh baca atanillahu. Kita tak boleh baca jadi kita oleh kerana mungkin kita tak tahu selama ni, itu rupanya huruf ya, manalah kita tahu, kita ingat dia tanda berhenti ke tanda apa, maka kita pun terus baca nillahu. Kan? Mungkin kan kita akan terbaca macam itu pasal dia tu kecil aja. Jadi cuma padahal asal dia tu kalau saya nak tulis long form dia, long form maknanya semua yang kecil saya kasih besar. Dia macam gitu. Ataniyallah. Tapi oleh kerana dia nak concise, pasti ada sebab dia. Kita kena masuk seni tulisan Al-Quran pula lah. Kalau kita nak go deep. Dia macam Allah. Ilmu Al-Quran ni memang banyak. Nanti kalau awak nak tahu lebih lanjut kenapa ya tu ada masanya dibesarkan, ada masa dikecilkan, itu adalah seni tulisan dalam Al-Quran. Kerana dia ada maksud di sebaliknya. Baik. Jadi oleh kerana yang macam ini dipendekkan, maka alif tu alif yang panjang dikasih pendek. Ya ini dihilangkan, dikasih shortcut. Jadi bacaannya sepatutnya kena macam ini. Ataniyallah. Baik. Seterusnya, contoh yang kedua, kita lihat ya dia pula tak berbaris. Kan? Tapi sebelumnya baris bawah. Yang kita tahu, kalau ya sebelum dia baris bawah, harus kita baca panjang. Jadi, i dia kena baca panjang lah. Ila, jadi i baca panjang, la pun baca panjang. Yang ini dalam surah Quraisy. Ila fi Quraisy, ayat pertama. Ayat kedua yang ini. Ila fihim. Jadi siapa yang membaca surah Quraisy ni dalam solat tarawih, jadi kita sekarang pada hari ini kita kena perhatikan ayat yang kedua, kena baca panjang sikit. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ni ayat yang kedua. Baik, selanjutnya kita tengok pula contoh yang ketiga. Ni memang kita dengungkan. Sekarang kita cek ya dulu. Ya, tengok ada baris tak? Ada baris dekat bawah sini. Tapi ya dekat sini, kita panggil apa Dia dekat atas. Dia dekat atas huruf. Kalau dekat sini, at least dia individual. Kan? Yang contoh yang pertama pun dia sendiri. Hadis sekarang ni, dia nak tumpang. Dia kena dukung pula dengan huruf ya. Jadi berapa banyak ya ni? Yang pertama baris depan. Yuh. Ya kedua ni dia yang kecil. I. Ya ketiga baris atas. Yal.
nak masuk dalam lam. Jadi ada 3 ya dalam huruf yuhyiyal mauta. Okey. Jadi an ni kita dengungkan pasal nun dia tu tak ada tanda apa-apa. Ay yuhyiyal mauta. Ay yuhyiyal mauta. Okey, jadi kita baca ini sebagai huruf ya. Alhamdulillah. Jadi kita ada ilmu hari ini, ilmu baru. Mungkin sama ada yang perasan atau yang tak perasan, tapi alhamdulillah hari ini akan lebih yakin untuk membaca. Kita nampak ha yang terbalik tu adalah huruf ya, maka kita bacanya dengan yi. Okey? Baik. Terusnya. La yastahyi. Okey, sekarang ni baris bawah. Selepas baris bawah tu adalah ya kecil. Menunjukkan apa ni? Apa fungsi kita nak baca? Dibaca yi ni panjang. Pasal baris bawah selepas ni ada ya, dibaca panjang. Sama juga dengan yang ini, di ilan ni. Sama. Baris bawah sebelumnya panjang ni. Baris bawah, lepas tu ada ya yang tak berbaris. Maka ini pun sama. Baris bawah, selepasnya ya yang tak ada baris apa-apa. Wallahu la yastahyi minal haqq. Yang ini echoing yang paling kuat ni. Haqq. Dia haq, dia tahan sekejap, lepas tu lepas. Okay, kerana dia bersabdu. Wallahu. Okay, ni pun kita dah belajar. Allah yang sebelumnya baris atas dibaca dengan tebal. Tak boleh baca tipis. Macam mana nak baca tipis? Wallahu. Tak boleh. Harus tebal. Wallah. Wallahu la yastahyi minal haqq. Okay. Baik. Seterusnya. Okay, ini pun sama. Okay, jadi ni fungsinya apa? Dibaca panjang i dia. I-nya dibaca panjang. An dengungkan. Na panjangkan. Jadi dengung 2 harakat. Panjang na 2 harakat. Hazihillah. Okay, yang ini. Lafazul jalalah Allah dia dibaca apa? Tebal atau tipis? Tengok huruf yang tengok baris yang sebelumnya. Baris sebelumnya baris bawah. Maknanya dibaca dengan tipis. Okay. Qala anna yuhyi hazihillahu ba'da mautiha. Lagi awak dengar kat sini. Dengungkannya. Qala anna yuhyi hazihillahu ba'da mautiha. Hazihillah tipis. Ba'da mautiha. Okay, jadi ni orang-orang kafir mengatakan bagaimana Allah tu boleh menghidupkan. Bagaimana Allah ini boleh menghidupkan sesuatu selepas matinya. Contohnya, jadi ni banyak dalam Al-Quran di mana orang-orang yang tak mempercayai dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka banyak meragui bagaimana Allah tu boleh hidupkan semula tulang belulang yang dah hancur lebur, kadang-kadang dah tak nampak dah, macam mana boleh dibangkitkan semula, boleh dijadikan manusia semula. Jadi ini kata-kata orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terusnya. Inna waliyyi. Okey, kita tengok ni. Ya ni kan? Kita tahu ya yang short form. Ada sabdu kat atas dia. Cute pula tu Ya kat atas dia, lepas tu baris bawah. Berbaris bawah. Jadi kita harus ingat yang ni. Jadi ya lah, betul-betul dia macam ya. Jadi inna waliyyi ya. Waliyyallahu. Okey, jadi Allah ketika ini kita baca dengan tebal kerana huruf sebelum dia ni, baris ni adalah baris atas. Allah terus masuk pada lam. Lafazul jalalah masuk ke lam ni. Nazzalal kitab. Tak ada apa-apa. Okey. Inna waliyyallahu alladhi nazzalal kitab.
Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab. Waliyallah. Yallah. Okay. Baik, contoh yang terakhir. Okay. Inna, sama macam yang ini. Kita dengungkan nun dia. Okay. Za baca panjang. Kana, kau kita baca panjang. Yu'zil. Okay, yu'zin nabi. Jadi zi ni, walaupun dia kita baca, asalnya kita baca panjang 2 harakat, tetapi kita berjumpa dengan alif wasal, maka zi terus tak panjang masuk pada nun. Nabiyya fayastahi. Okey, jadi fungsi yang i kecil ni adalah untuk panjangkan bacaan. Minkum, kita samarkan dia. Okey. Bismillah. Inna dhalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum. Lagi ya, saya baca. Inna dhalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum. Okay. Alhamdulillah. Maka inilah dia cara bacaan ya yang dalam bentuk short form. Okay. Ada kalanya dibaca, ada untuk fungsi dia untuk panjangkan bacaan ya. Ada kalanya fungsinya kerana dia bersendiri berbaris. Okay, maka kita kena bacakan dia seperti ya. Okay. So dia kata kat sini dia ada 2 different form of ya. Okay, ya yang macam biasa. Okay, ya begini atau ya yang satu lagi. Okay, boleh semua? Okay, kenapa saya nak baca 2 page yang awal tu? Kerana kat sini dia akan repeat lagi ya dengan wow tu lagi. Ya. Jadi insya-Allah awak jangan rasa rugilah ustazah saya tak baca. Okey. Sekarang ni awak kena baca sama je. Okay. Jadi oleh kerana kalau kita dah tahu dia punya ya yang short form macam itu, maka kita akan pelajari hukum yang selanjutnya di mana kita harus menggunakan short form ya tu dengan short form wow tu. Okay, di dalam hukum yang kita akan pelajari hari ini. Okay. Jadi sekarang ni dikatakan bahawa sekarang ni adalah huruf H. Okay, ini hukum tajwid yang mana berkaitan dengan huruf H. Okay, H ni, H yang H ini. Okay. Jadi kita akan lihat dalam Al-Quran ada masanya H ini akan disusuli ataupun diikuti dengan huruf ya yang kita baru belajar ni. Okay. Ataupun huruf waw. Biasanya dia akan disusuli dengan huruf ya yang short form ni apabila dia berbaris bawah. Okey, maka kalau kita tahu kalau baris bawah bertemu dengan selepasnya huruf ya, maka kita harus baca panjang. Kan? Jadi dia jadi read as he. Bacaannya panjang. Sama juga dengan who. Selepasnya ada waw kecil, kita bacanya menjadi who panjang. Okay, inilah dia hukum yang kita akan pelajari. Hukum yang kedua lah, yang tadi hukum yang pertama. Hukum yang kedua pada hari ini yang baru, iaitu namanya adalah ni mad silah qasirah. Okay, silah ni kerana ha yang simpul tu. Okay, qasirah tu yang pendek. Qasirah maknanya pendek. Okay. Silah kerana ha. Jadi ini semua bacaannya hanya berkaitan pada ha ini. Okay, ha ini namanya silah. Okay, silah. Jadi qasirah tu maknanya kerana panjangnya hanya kita baca dalam 2 harakat for 2 beats. Okay. Saya nak go through lagi, dia ada kawan dia atau dia ada kakak dia yang besar, yang ni adik kecil. Okay, mak silah qasirah ni adik yang kecil. Ada kakak dia yang besar. Kakak dia yang besar sama juga bentuk dia. Tengok. Ha, lepas tu ada ya. Tapi dekat atas ya ni istimewanya kakak ni
Kakak ni ada tanda kat atas dia, tanda gelombang kat atas dia. Jadi ni kakak yang besar. Kenapa sampai kakak yang besar? Kerana dia kena baca lebih panjang daripada 2 beats. Jadi kita lihat dalam Al-Quran Rasam Osman ni, yang ditulis gelombangnya tu bukan di atas ha, tapi pada ya-nya. Sama juga kat sini, waw-nya di atas dia tu gelombangnya tu gelombang. Okay, tanda panjang. Okay. Maka kat situ namanya tu maksilah tawilah. Yang tadi qasirah. Qasirah tu maksudnya pendek. Tawilah maknanya panjang. Jadi maksud panjang tu apa? Harus dibaca 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat. Jadi kalau gelombang ni kita tak boleh main-main sikit. Gelombang ni mesti lebih daripada 2. Okey, kita bacaannya. Jadi biasanya dianya berlaku memang awak tak payah perlulah nak tapi saya beritahu je. Kenapa dia boleh berlaku gelombang ni Ustazah? Kerana selepas ha ni dia berjumpa dengan hamzah. Sebab tu kat sini dia kasih tanda hamzah. Kan dia kasih tanda hamzah. Kalau adik kecil tu adalah huruf yang dia jumpai selain daripada huruf hamzah. Kalau selain daripada huruf hamzah, dia baca pendek je. Contoh ni awak tengok tu, dia jumpa mim. Ni dia bertemu ain. Yang ni dia bertemu mim, kan? Tapi kalau ha yang simpul tu bertemu dengan huruf hamzah saja, maka pada ketika ini bacaannya panjang sampai 4. Jadi contoh kat sini saya baca falahu ajruh. Hu dia sampai 4 sekali, 4. Falahu ajruh. Gitu. Ini baca panjang. Jadi kita tak boleh nak mengambil ringan. Kita nampak mentang-mentang tulisan ni macam kecil gitu, lepas tu kecil pula barisnya, maknanya tak apalah, ni tak ada apa-apa, bihi illa saja kita baca. Jadi sekarang kita dah tahu apa-apa gelombang walaupun di tempat yang kecil, itu maknanya tandanya bacaannya panjang. Okey, baik. Jadi dalam muka surat yang ni kita nak mula praktis bacaan. Okey. Nak mula praktis bacaan. Yuhiyya. Okey, baik. Jadi ini adalah contoh yang baca 2 harakat je panjang dia, tak panjang. Okey, siapa yang nak mula? Contoh yang pertama. Saya kasih nombor supaya kita senang nak buat reference. Okey. Ada nak panjang-panjang contohnya. Itulah kan. Saya memang baca yang pendek-pendek je supaya awak dapat baca panjang-panjang. Okey. Baik. Siapa yang nak mula? Nombor 1. Contoh yang pertama tu. Ustazah. Ya. Siapa? Nur Saya cuba. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Linuh iya bihi baldatam maita. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi. Linuh iya bihi baldatam maita. Alhamdulillah. Betul bacaannya. Jadi kita belajar yang baru, ini. Kemudian kita belajar yang sekarang ni adalah kida kita baca 2 harakat. Yang ini kita dengungkan semua kita dah baca. Okay, Alhamdulillah awak dah baca pada dengan betul, dengan baik. Terima kasih. Seterusnya, contoh yang kedua. Saya cuba, saya Aziza. Ya, sila Aziza. Wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Okey, oleh kerana dia panjang kan? Jadi Aziza berhenti dekat liyaftadu bih. Tahu, awak berhenti dekat bih sini. Berhenti situ dulu. Tapi bila awak sambung bacaan, awak ambil daripada sini. Start. Saya tulis S alamak, S saya tak cantik lah. S tu start pada situ. S maknanya liyaftadu bih, lepas tu sambung liyaftadu bihi min azab. Macam itu, boleh? Tapi bihi tu 2 kan Ustaz? Kalau berhenti, dia jadi tak ada apa-apa. Liyaftadu bih. Kemudian kenapa saya suruh awak start dekat liyaftadu supaya nampak pula panjang dia, hi dia bila awak sambung. Jadi satu ilmu yang baru juga. Jadi kalau kita berhenti dekat ha,
yang mana perlu tanda panjang tapi kita berhenti dekat dia, maka pada ketika itu panjang dia tak berfungsi. Liyaftadu bih, macam gitu je. Tapi kalau kita sambung dia, liyaftadu bihi min macam gitu, dia jadi panjang balik. Okay, sila Aziza cuba. Wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih. Liyaftadu bihi min adabi yawmal qiyamah. Yaumil qiyamah. Sekali lagi, min azabi. Min adabi yawmil qiyamah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terima Terima kasih Aziza. Okey, jadi kita lihat kat situ. Kita dah belajar apa hu panjang kan. Ni pun du pun panjang. Kemudian yang ni baca dengan jelas. Nun ni baca dengan jelas. Yaumil qiyamah ya baca panjang. Okey, alhamdulillah. Seterusnya pembaca yang ketiga. Saya Ustazah. Oh, Okey, okey, Lina. silakan. Siapa? Siapa yang silakan? Lina dulu lah, tak apa. Nanti lepas tu tadi macam tersnap ada dua nak baca. Okey, tak apa. Tak apa, Lina dulu Okey, sila Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi bacaan. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Lina. Terima kasih Ustazah. Zu panjang, hu dia panjang, qad echoing sikit. Dha kita baca panjang, ila kita baca panjang. Okey. Alhamdulillah. Okey, tadi yang nak pembaca yang tersnap dengan Lina siapa? Baca Saya yang keempat. Ustazah. Siapa? Maiza. Maiza. Okey. Silakan Maiza. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد. Alhamdulillah. Kasih. Jadi sama-sama Maiza. Jadi kita lihat kat sini tamannau. Yang ni alif dia kita tak baca apa-apa. Tak pun panjangkan nau dia tu, kita tak baca dengan panjang-panjang nau, tak ada pendek saja. Wala tatamannau ma faddala. Okey. Jadi ingat mim ni jangan sampai kita dengungkan. Dia tak ada apa-apa, tak perlu didengung. Yang kita pelajarinya sini kita baca dua harakat. Okey. Baik. Pembaca yang kelima. Okay, Ustazah, saya cuba Ira sini. Okey, Ira. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Thumma yudrikul mautu faqad faqa ajruhu ala Allah. Panjang ayat ni Sekejap kita kasih tanda sikit Ira. Ni kita tanda kat, ni kita dengung. Ni mim, kita tukar jadi huruf mim. Ni kita baca panjang. Ha, yang ni baca biasa. Allah tebal. Ki, kita baca panjang. Yud. Ini ada kal-kalah sikit Dal dia. Yud rikul al-maut faqad. Yang ni pun kita baca kal-kalah sikit. Waqa'a yang ni pun ada kal-kalah sikit. Ruhuhu ni baca panjang. Allah. Okey. Tadi Ira Rasuluh tu kan, kalau berhenti di situ wa rasulih. wa rasulih, betul. Jadi dia panjang. Tak panjang. Jadi tak panjang. Kalau kita berhenti tak panjang. Wa rasulih gitu je. Sebabnya awak sambung muhajiran. Untuk makna dia awak sambung daripada situ. Muhajiran ilallah. Bila awak berhenti kat situ rasulih, awak sambung muhajiran ilallah wa rasul summa. Boleh
Okey, sekali lagi Ira. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi kita dah dengar bacaan yang nombor 5. Kita pergi kepada yang terakhir. Bacaan yang ke-6. Siapa nak membaca bacaan yang ke-6? Zah, boleh saya cuba? Boleh. Siapa? Mas Niza. Mas Niza saya. Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Tadi macam ma'ahu tu macam terpendek sikit Mas. Panjangkan yang hu yang kedua Okay, sekali lagi bacaannya. Ma'ahu, okey. Wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Min azab. Ambil daripada min azab. Okey. Min azabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Siza. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua bacaannya dah bagus-bagus. Alhamdulillah. Sekarang ni kita pergi kepada kakak Mak Silah pula. Kakak dia iaitu kita baca dia panjang paling kurang 4 harakat. Falahu ajruh. Yang gelombang. Ingat apa-apa yang gelombang ni. Contohnya adalah dibaca panjang. Zah, maaf. Ada sebahagian. Nak tanya? Ya. Jadi kalau kita sebut maksilah tu nak kena sebut maksilah qasirah atau tawilah. Tak boleh cakap maksilah saja. Itu kalau yang Okey. betul. Kalau siapa yang nak menamakan, nak faham label dia memang. Kalau yang 2 harakat tu nama dia qasirah. Qasirah maknanya pendek. Dalam bahasa Arab maknanya pendek. Tawilah maknanya panjang. Jadi keluarga maksilah ni cuma 2 je lah. Qasirah Betul. dengan tawilah. Okey. Betul. Okey, faham. Terima kasih Zah. Sama. Ustazah, minta maaf saya ada soalan. Ya, sila Mas. Siapa yang soal tadi? Azizah. Azizah, ya. Minta maaf, tadi macam kat atas tu yang nombor 5 atau 6, sila kasirah. Saya pernah tanya macam kalau kita berhenti, macam mana kita nak tahu di mana kita sambung? Kita kata nombor 5 kat tu mana kita sambung? rasulih. Saya ingatkan ambil sikit dari wa rasul, tak boleh Bab wakaf dengan wasal ni dia banyak berkaitan dengan makna ayat lah macam gitu dengan makna ayat. Tapi kalau kita tak tahu, macam kita tak tahu kan mana satu yang paling kita ambil panjang sikit. Jangan kita ambil betul-betul. Ada orang dia berhenti. Ini kita panggil apa this is the second kemahiran lagi. Maknanya sekarang ni tajuk kan. Lepas tajuk ni second kemahiran adalah pandai kat mana nak berhenti, pandai mana nak sambung. Ini satu lagi kemahiran yang mana dia perlu sikit kepada bahasa Arab, tapi ada juga certain clue dia lah. Certain clue dia. Biasa kalau dengan huruf waw ni kita, kalau waw ada kita nak mulakan dengan waw, biasa waw tu maknanya dan. Dan bila kita cakap dan, biasanya kita tak sebut dan, kita sebut macam mana nak cakap Kita tak bermula daripada dan lah perkataan. Kita kalau dan tu kita cari depan dia lagi lah. Kemudian kita dah cari depan dia cakap Allah. Allah tak sedap pula dengan Allah pasal ada ilah. Jadi ilah ni semua adalah huruf-huruf sambung. Ilah kepada Allah dan jadi kita ambil sebelum yang tak ada huruf sambung, tak ada huruf dan, maka dia muhajiran. Macam gitu. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Tapi tak menjadi satu masalah. InsyaAllah ini
Allah SWT mengetahui lebih kita ni tak bermaksud untuk kadang-kadang kita berhenti, kita menyambung, kadang kita boleh menukarkan makna tapi Allah SWT mengetahui yang kita ni bukannya sengaja nak tukar maknanya, kita cuma berhenti kat situ, kita nak sambung summa katakan macam gitu. Jadi kebanyakan daripada para pembaca dia memang berhenti kat rasulih, nanti dia sambung terus dekat summa yudrikhu. Okey, bolehlah diterima. Okey, tapi sebaiknya kita kedepankan sedikit beberapa perkataan sebelumnya. Okey, tapi jangan mulakan dengan waw, jangan mula dengan ila lepas daripada ni muhajiran ilallahi wa rasulih. Contohnya gitu. Itu yang secara ringkas je lah saya dapat. Nanti kalau saya ada formula, kalau saya terjumpa dalam buku tajwid formula, ini namanya dalam Al-Quran, ilmunya namanya waqaf wal ibtida'. Awak boleh cari dalam buku tajwid atau awak boleh try tanya Syekh Google. Waqaf wal ibtida' ni adalah satu ilmu yang tersendiri. Iaitu cara seni memberhenti dan memulakan bacaan. Dan ada juga dalam Al-Quran, saya pernah terjumpa dekat toko warisan, dia ada print satu Quran dia khas untuk waqaf wal ibtida'. Maksudnya dia akan kasih tanda kalau awak berhenti kat sini, awak sambung kat mana. Awak berhenti kat sini, awak sambung kat mana. Itu satu lagi version Quran lah. Dia cakap, dia highlight kat situ speciality of this Quran tentang waqaf wal ibtida'. Waqaf apa? Waqaf wal ibtida'. Ibtida' maknanya permulaan. Terima kasih Ustazah. Ibtida'. Saya nak tulis ibtida' ni kejap. Okey. Tu. Kat bawah tu ibtida'. Okey. Waqaf maknanya berhenti, ibtida' memulakan. Itu satu ilmu berhenti dan memulakan. Boleh Nisa? Okey, sama. Baik. Jadi dekat sini kita dah kesentuhkan masa apa kata kita. Jom kita terus praktis. Baik. 5, 6. Okay, siapa nak praktis nombor 1, pembacaan pertama? Ni pendek je, Kas. Yang pertama dapat pendek, yang last nanti dapat panjang. Okay, siapa nak cuba? Azizah saya cuba. Okay, Azizah, sila. Wa ma yukadzibu bihi illa. Bihi. Jadi hi dia ni yang baca panjang. Okay, terima kasih Azizah. Terima kasih Ustazah. Pembaca yang seterusnya, nombor 2. Saya Ustazah Rohaida. Rohaida, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana jawab qaumihi illa. Okay, Alhamdulillah. Ada lagi Rohaida? Wa ma kana jawab qaumihi illa. Okay, Alhamdulillah. Jadi hi dia yang kita baca panjang sampai 4 harakat. Baik. Terima kasih. Sekarang pembaca ketiga. Ira cuba Ustazah. Okey, Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Tak cukup nafas ke Ira, macam makin pelan suaranya. Okay, tarik nafas lebih sikit. Betul baca. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita lihat kat sini, hu yang pertama ni dibaca 2 harakat. Hu yang kedua ni dibaca sampai 4 harakat. Yang panjang. Seterusnya, pembaca yang keempat. Saya cuba. Ya, Nilfia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtumha fa innahu athimun qalbuh. Qalbuh. Buh dia baca pendek. Qalbuh. Okay. Qalbuh.
qalbuh. Okey, sekali lagi Nanfia. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ni dia banyak dengung-dengung kan awak kena ni. Mai tu dengung. Kemudian anna dengung, nun yang berdengung. Lepas tu kat sini. Thimun qalbuh. Yang ini dengung masuk kat ya. Dan kat sini disamarkan. Jadi kaf tu tadi bermula bila awak terbaca tapi saya nampak awak betulkan bacaan. Kaf kecil ni sebenarnya dia bukan huruf yang echoing. Tapi kadang-kadang memang kita akan tersebut dia macam echoing tapi sebenarnya dia bunyi angin aja. Wa mayyak, dia punya k. Dia bukan echoing. Dia adalah huruf yang ada bunyi angin sikit. Wa mayyak tumha fa innahu athimun qalbuh. Alhamdulillah. Bacaan yang kelima. Haryani cuba Ustazah. Haryani. Ya saya. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Alhamdulillah sampai nafas awak. Okey, sekali lagi. Qul bi'sa ma ya'murukum. Ma dia tu awak tak payah panjang sangat. Panjang sangatlah awak punya ma tu. Pendek sikit. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Jadi kita lihat dekat sini. Yang ini kita dah pelajari juga. Nun mati bertemu dengan ba. Ifa' syafawi kan. Huruf yang ifa' syafawi. Jadi maknanya cara bacaannya mulut kita tak boleh tutup rapat sangat. Renggang sikit. Ya murukum very lightly touch each other je. Ya murukum bihi. Okay. Kemudian kat sini disamarkan in kuntum. Yang ni baru mulutnya diketak. In kuntum mu'minin. Okay, alhamdulillah. Dibaca dengan baik tadi. Alhamdulillah. Okay, baik. Yang terakhir pada hari ini, insya-Allah. Siapa? Baca terakhir. Ustaz, saya cuba. Ya, siapa? Saya Nura. Nura, okey. Sila. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa kurha. Wa karha. Okey. Okey, sila. Sekali lagi baca. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Nora. Okey, jadi alhamdulillah kita lihat dekat contoh yang terakhir. Yang pertama tu yang dibaca panjang. Aslama mau ni disamarkan mawati wal ardi taw'an, masuk dekat waw, taw'an wa karha. Okey, jadi ha ni kalau kita nak diberhenti di akhir apa tu? Bacaan, kita berikan dia tanda dia baca dengan ha, ha panjang macam biasa. Okey. Alhamdulillah. Inilah dia, kita dah sampai pada akhir sesi kita tentang huruf ha ini, yang di mana dia ada dua cara bacaan. Bacaan yang dua harakat iaitu namanya maksilah qasirah. Okey. Kemudian bacaan yang dibaca dengan tanda dia dengan hanya diletakkan waw kecil atau ya kecil. Okey. Ya yang short form. Ataupun bacaan ha tu dibaca panjang sepanjang 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5.
Namanya mat silah tawilah kerana dia tu berjumpa dengan huruf hamzah. Tengok ni. Setiap kali ni ada sama ada alif atau hamzah. Kan? Yang kat sini alif. Atas sini jumpa dengan hamzah. Hamzah dengan alif adalah sama. Okay, amruhu ila tu jumpa dengan hamzah. Maka ketika itulah dia bertukar panjangnya daripada 2 kepada 4 dan 5 harakat. Okey. Alhamdulillah. Okay. Untuk keesokan harinya, bagi siapa yang sudah memiliki buku, saya nak skip dulu page ni. Saya nak skip dulu page 22. Saya tak nak baca dulu page 22. Saya nak terus pergi kepada sekejap Saya nak terus pergi kepada muka surat di mana dia agak jauh sikit saya nak jam. Kenapa saya nak jam? Kerana saya rasa ini satu ilmu yang sewaktu tadarus tu banyak orang yang tak tahu nak bacaan baris dia apa, iaitu tentang alif wasal. Saya pun tak scan sampai jauh macam itu. Nanti insya-Allah esok saya akan tayangkan di skrin. Okay, tapi hari ni saya tak ada scankan dia, jadi sebab tu saya, iaitu kalau ikut siapa yang ada buku daripada muka surat 42. 42, muka surat 42 iaitu tentang alif wasal. Tentang alif wasal. Contohkan awak. Iaitu alif wasal tu alif yang bertanda shad ini. Apabila dia di awal bacaan. Apabila dia di awal bacaan. Jadi, contohnya yang kita dah pelajari bahawa kalaulah huruf tu adalah al, ataupun huruf tu adalah Allah, kan? Bacaannya memang dibariskan atas. Baris atas. Ni baris atas. Tapi ada masanya dia tu berbaris bawah. Bila kita nak mula bacaan dia kita kena baris bawah. Ataupun ada bacaannya tu alif dia kita kena bariskan dia depan. Bila dia di awal perkataan. Jadi ini yang kita nak pelajari. Bila dia berbaris atas, bawah, bila dia baris depan. Kebiasaannya kita takkan membariskan di atas kalau dia bukan alif lam dengan Allah. Okay. Biasanya yang kita jumpa semuanya dia sama ada baris bawah atau baris depan. Maka inilah yang kita nak pelajari pada esokkan harinya. Kerana ramai orang yang banyak orang yang tanya-tanya, ada yang sampai individual WhatsApp saya ni macam mana nak bacanya Ustazah. Jadi saya rasa ini sangat penting kita highlightkan dia. Jadi supaya kita tahu formula dia. Okay, formula bagaimana kita nak mulakan dia dengan baris bawah atau dengan baris depan. Okay, jadi kalau siapa yang ada buku, kalau version awak sama dengan version saya rasa saya pakai version lama sikit. Buku Tilawati ni nak katakan hampir tiap-tiap tahun ataupun 2 tahun sekali mereka akan update diorang punya version. Sekarang tak silap saya dah sampai version 11 version, 12 version macam gitu. Okay, tapi kebanyakannya isi kandungannya tu kebanyakannya sama, kadang-kadang ubahnya tu sikit-sikit je lah satu dua perkataan. Okay. Yang diorang banyak improvise tu dekat bawah, dia punya explanation tu yang banyak diorang improvise kan. Okay, jadi kalau dalam muka surat saya adalah muka surat 42, 43, 44, 45, 46. Okay, jadi ni agak panjang sikit. Okay, dia punya formula yang kita akan pelajari. InsyaAllah pada esokkan harinya, semua berkenaan bagaimana kita nak tahu baris dia yang mana satu, baris bawah atau baris depan. InsyaAllah. Jadi kita akan pelajari sama-sama pada esokkan hari. Sementara siapa yang ada buku, bolehlah mula untuk lihat-lihat, tengok-tengok macam mana clue-clue dia. Okay, supaya bila esokkan harinya anda lebih faham dan lebih cepat untuk faham pembelajaran kita untuk esok hari, iaitu tentang hamzah wasal. InsyaAllah. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal 'Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Saya tak baca dekat chat ni. Saya baru ternampak ada soalan rupanya. Ustazah, saya ada soalan. Kalau kita datang haid, boleh tak kita baca Al-Quran? Kalaupun Al-Quran yang ada tafsir ataupun Al-Quran yang di dalam handphone. Terima kasih. Okey, kejap side track kejap sebelum nak keluar ada soalan saya baru perasan ni. Untuk membaca Al-Quran, niat adalah dengan niat dia nak baca tilawatul Quran, dengan niat dia nak baca sempena Ramadan ni sebenarnya tidak dibenarkan. Tidak boleh. Tak boleh kecuali awak niat membacanya kerana contohnya dengan saya ni sekarang ni kita tengah dalam ilmu tajwid, kan? Jadi ada contoh-contoh dekat situ. Okay, jadi awak niatkan awak baca tu kerana mempelajari hukum dalam Al-Quran. Itu tak jadi masalah. Okay, boleh awak baca ketika itu kerana niat awak nak belajar. Okay. Jadi, tapi kalau baca Al-Quran tu untuk mendapatkan pahala bacaan tu tidak dibenarkan. Okay. Anda dibenarkan baca apa yang telah anda hafal saja. Okay. Surah-surah yang kita dah hafal tak jadi masalah kalau kita nak membacanya. Ada satu ulang kaji ataupun untuk menjadikannya suatu zikir, dibenarkan. Tentang memegang pula tak ada masalah. Untuk orang uzur nak pegang tafsir tak ada apa-apa. Untuk uzur dia nak pegang handphone memanglah pegang. Kalau handphone time uzur tak boleh pegang bagus juga ni. Jadi bila kita buka apps tu tak jadi masalah. Pasal dalam tu kandungannya tu banyak perkara-perkara yang lain. Tapi untuk membacanya harus lihat pada niat. Niat awak apa? Niat dalam untuk belajar tak menjadi masalah pada ketika itu. Sedangkan saya kalau uzur saya nak mengajar Al-Quran pun saya boleh mengajar. Cuma sebahagian ulama mengatakan saya tak boleh baca the full sentence ayat. Saya kena potong-potong ayat tersebut untuk guru. Okey, jadi dia bergantung pada niat kita membaca tu kerana apa. Kalau sayangnya kita nak habiskan tadarus ni contohnya, dia nak baca sendiri, nak khatamkan satu Quran, tu awak tak dapat buat. Tak dapat nak lakukan, kena tunggu sampai bersih. Ataupun mungkin awak boleh niatkanlah, kalau time uzur saya baca tafsiran dia, tafsiran ayat tersebut. Tak jadi satu masalah. Ini semua bergantung pada kita punya keluhuran diri kita. Kadang-kadang kita baca Al-Quran tapi kadang kita tak faham makna, bagus juga time uzur baca tapi baca tafsirnya untuk kita faham. Tapi kita continue aja. Kerana kita taruhlah dah letak target nak habiskan satu Quran pada bulan Ramadan. Jadi niat yang baik tu, maka ketika uzur baca tafsir dia. Okay, jangan baca ayat Arab dia tu. Bahasa Arab dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawapan ringkas saya lah untuk soalan ini. Okay. Baik, terima kasih. Sekian dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.